Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So dalam video ni saya nak terangkan tentang satu indikator iaitu awesome oscillator. Okey, so pertama sekali cara nak masukkan indikator ini, cara dia adalah okey, anda klik pada button indicator list di sini. Okey, anda nampak bentuk tambah ni kan. Okey, so anda scroll ke bawah, anda pergi dekat Bill Williams dan anda akan perasan ada awesome oscillator. So anda klik pada awesome oscillator. So dia akan keluar dua value di sini. Anda perasan value up dan value down. So basically value up ni, nak senang faham anda anggap macam ni lah. Value up ni bila buyer tengah ramai. Value down ni bila seller tengah ramai. Anggap macam tu je. Okay, senang faham. Anda tak perlu nak confuse ke, nak pening ke apa So katakan saya ambil warna warna yang gelap sikit. Okay, good. So saya letak, okay, lepas tu kemudian saya suka letak dekat bahagian level ni, saya suka letak level kosong ni. Sebab bila saya letak level kosong ni, nanti dia akan ada pemisah antara, kita panggil dia sebagai midpoint. So between buying pressure dan juga selling pressure. Sekejap lagi saya akan explain benda tu. Okay, so saya tekan OK. So anda nampak dekat sini, okay, nampak tak dekat sini dia ada kosong kan. So kalau saya tak letak level kosong, dia tak akan nampak line ni. Okay, contoh saya buang let's say kalau katakan saya buang level kosong ni, saya tekan OK, anda nampak saya tak nampak line tu kan. So bila saya letak line tu, saya akan nampak lebih jelas line tersebut. So saya tekan OK balik. OK, so sebelum saya pergi kepada chart atas, so saya nak bagi tahu, kita nak kata apa, saya nak explain sikit tentang awesome oscillator ni. OK, so awesome oscillator ni, okay, dia punya function, kenapa Bill Williams ni founder kepada awesome oscillator, tujuan dia buat indikator ni adalah untuk detect momentum. Okay, untuk detect momentum. Dan dia ada dua, kita panggil dia dua phase ataupun dua level lah. Yang level di atas, okay, atas level kosong ni, okay, atas level kosong ni, sebagai contoh dekat sini, okay, kita panggil dia sebagai buying pressure. Bermaksud dekat atas, buying pressure. Bila dia berada di bawah, kita panggil dia sebagai selling pressure. Okay, so dia ada dua pressure iaitu buying dan juga selling. Okay, so basic konsep dia, bila pressure, tak kisah pressure di bawah ataupun pressure di atas, makin meningkat, okay, dari segi kalau anda tengok ni, kita panggil dia histogram bar, kita panggil dia histogram. So basically bila anda nampak histogram makin membesar, anda perasan tak dekat chart pun price makin naik slowly. So bila orang kata apa, bila seller masuk market balik, anda nampak tak apabila berlakunya kejatuhan di sini, okey, bila start price jatuh di sini, anda nampak tak dekat awesome oscillator dekat bawah sini, anda nampak tak volume jadi besar dekat sini. Okey, so itu satu kelebihan dia lah. So kita boleh detect momentum. Okey, so berkaitan dengan orang kata apa, divergent, okay, SOP divergent ni adalah satu tools ataupun satu analitik cara untuk anda nak analisis pasaran, okay, di mana dalam divergent, okay, kita boleh detect reversal. Okay, sama ada anda nak guna AO boleh, anda nak guna RSI boleh, stokastik pun boleh, terpulang kepada kesesuaian anda, yang mana yang anda prefer nak gunakan. Macam saya sendiri, personally saya suka guna AO lah, sebab saya lebih gemar tengok volume dia. So saya boleh nampak dengan jelas. Sebagai contoh, kalau anda tengok dekat sini, anda nampak tak hijau makin orang kata apa, makin meningkat lah, ataupun dia punya histogram bar dia makin tebal ataupun makin naik kan. Anda nampak di sini, betul? So anda nampak tak, bila dekat sini dia makin naik slowly, anda perasan tak dekat chart pun benda sama yang berlaku. Nampak tak? Nampak tak? So dekat sinilah yang saya nak bagi tahu yang mana. Contoh, saya ambil contoh dekat sini, dalam ni ada contoh bearish divergent, saya bagi contoh. Anda nampak dekat sini dia ada satu orang kata apa, satu reversal dekat sini. Bukan reversal major, reversal yang minor, iaitu kita panggil sebagai retracement lah. Okay, so dekat sini bila berlaku retracement dekat sini, anda akan perasan dekat AO, dekat sini dia berlaku retracement juga. Nampak tak dia jatuh sikit? Okay, kemudian dekat sini anda akan perasan lagi sekali yang mana price naik semula dekat atas ni. Nampak price naik semula. Tetapi perasan tak, bila price naik semula dekat sini, dia pecahkan highest dekat sini, betul tak? Dekat sini berlaku breakout. Kata apa, saya guna warna lain lah supaya nampak lebih jelas. Okay, so anda nampak dekat sini dia berlaku breakout, betul? Okay, dekat sini dia berlaku breakout. Okay, dekat zone sini. Tetapi anda perasan tak, dekat AO anda takkan nampak pun ada volume yang besar, iaitu dekat sini anda nampak volume dia kecil saja. So ini yang kita katakan dia sebagai divergent. Bermaksud volume tak sama dengan kenaikan. Nampak tak? So ini yang
salah satu cara untuk kita nak detect reversal. Nampak tak, selepas berlaku divergent ni, bukan nak kata dia terus jatuh, tetapi dia naik sikit, tapi itu pun tak lepas volume dia. Nampak tak, volume dia yang dekat sini pun kecil je. Nampak tak? Boleh nampak tak dia punya, orang kata apa, dia punya penurunan dari segi volume. So bila dekat sini volume makin berkurang dekat sini, okay, so anda nampak tak apa yang berlaku? Market jatuh. Okay, ini adalah gold lah, saya ambil pada 9 November hari tu. So anda nampak tak kejatuhan yang berlaku pada gold? So dekat sini divergent dah nampak dah. So jadikan divergent ni sebagai satu tools untuk anda nak detect reversal lah, sebagai contoh. Okay, anda tengok dekat sini ada satu lagi contoh untuk bullish divergent pula. Anda nampak market jatuh di sini, betul? Market jatuh di sini. Okay, kemudian dia jatuh lagi kat sini, betul? So saya ambil contoh kat sini. So dekat sini price jatuh. Okay, jatuh dekat sini. Dia buat retracement dan dia jatuh lagi sekali. Okay, so dekat sini ada dua lopak di sini, betul? Tetapi anda perasan tak dekat AO, dekat sini dia makin menaik. Masuk ataupun makin mengecil lah. Saya ambil konsep makin mengecil. Okay, kat sini dia besar volume dia. Tetapi anda tengok dekat sini dia makin kecil dia punya volume dia. So ini yang kita panggil sebagai bullish divergent. So bila berlaku benda ni, nampak tak apa jadi kepada price terus naik semula. So basically itu adalah berkaitan dengan penggunaan AO untuk divergent. Okay, so dia ada macam-macam cara. Ada trader, okay, dia orang prefer sebagai contoh. Okay, saya zoom sikit supaya nampak. Ada trader dia suka guna contoh, dia akan ambil level kosong ni sebagai midpoint. Sebab saya ada bagi tahu kan, kosong ni adalah midpoint. Bermaksud apabila berubahnya volume daripada bawah ni, okay, bar histogram daripada bawah ni, bermulanya dia naik ke atas, okay, bila berlakunya kenaikan dekat sini, saya letak satu line okay, so anda nampak dekat sini kan, selepas berlakunya kenaikan dekat sini, so nampak hijau, nampak dekat sini, okay, hijau ni kan, hijau yang pertama ni kan. So saya terpaksa buang merahnya sebab kalau saya letak hijau ni dia takkan nampak, kata apa, dia redundant dekat sini. Okay, saya buang sikit rectangle properties. Ini saya increasekan sikit. Okay, so nampak hijau dekat sini kan. So anda akan perasan dekat situ, yang mana bila anda tengok candle dekat sini, okay, so sorry, candle ni anda nampak start daripada candle ni, nampak tak dia mula naik ke atas. So ada juga trader lepas berubah aja bar histogram naik atas, terus tekan buy. Tapi dalam kes ni dia akan floating, ataupun dia akan floating loss dululah, kemudian baru dia make money lah, dia buat profit. Tapi itulah basically apa yang saya cuba sampaikan adalah anda nak detect volume, anda nak detect momentum, sangat sesuai menggunakan Awesome Oscillator. Okey, saya harap video ini dapat sedikit sebanyak dapat membantu anda. Jangan lupa untuk subscribe YouTube saya Farhan Ali untuk dapatkan video-video dan juga tips-tips trading di masa akan datang. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye.